kadar perubahan. Bila disebut perkataan kadar, rate of change. Kadar perubahan ni maksud dia rate of change. Jadi dia sebut kat sini kadar perubahan Y. Saya tulis banyak-banyak kat sini. Semua melibatkan perkataan kadar. Lalunya kan kita kata dengan kadar segera. Dia adalah kadar ini dia berkaitan dengan masa. Dia berkaitan dengan masa. Okey, dengan cepat. Kalau dia kata kadar perubahan Y, dia tulis sebagai yang ini dia tulis sebagai dy dt. Kalau kadar perubahan X ditulis sebagai dx dt. Bila ada perkataan kadar je bawah dia mesti dt. Okey, kadar perubahan isi padu ditulis sebagai isi padu V katakan dv dt. Kadar perubahan jejari dr dt. Kadar perubahan luas area dA dt. Kadar perubahan kedalaman H ditulis sebagai dH dt. Jadi bila ada perkataan kadar sahaja, dia akan di bawahnya ada dt. Jadi dekat sini, kalau kadar perubahan ini, dia melibatkan, dipanggil petua rantai. Lagi sekali jumpa petua rantai. Dalam bahasa Inggeris tak sure lah panggil petua rantai itu apa. Jadi dekat sini petua rantai itu ialah kalau kita nak mencari contohnya dy dt. Contoh nak cari dy dt. Kadar perubahan y. Kadar perubahan y. dy dt adalah sama dengan petua rantai itu ialah dia melibatkan darab. Kita biasanya sebelum ni buat dy dx. Dy dx. Okey. Sekarang dia nak dy dt. Dy kat sini. Dt mesti kat sini lah. Supaya dapat dy dt. Dx ni mesti hilang lah. Jadi dekat sini, atas ni mesti dx. Dx dapatlah dy dt. Ini dipanggil petua rantai. Macam mana penggunaannya? Saya tunjuk dekat sini. Soalan yang pertama ni. Okey. Diberi y sama dengan 3x/5 kuasa 4. Okey. Jadi dia mesti melibatkan pembezaan dy dx. Jadi kita buat dy dx. Ini pun melibatkan petua rantai juga. 4 bawa ke hadapan. Ini saya harap awak ingatlah 4 bawa ke hadapan. Tulis mula yang dalam kurungan. Kuasanya berkurang dari 4 jadi 3. Dan jangan lupa bezakan bahagian dalam. Dalam kurungan. Iaitu bezakan 3 dapat 3. Bezakan negatif 5 dapat kosong. So, tulis 3 je lah. Dan jawapannya dekat sini ialah dy dx-nya ialah 4 kali 3, 12. 12, 3x tolak 5 kuasa 3. Okey, itu jadi dy dx. Soalan dia, cari kadar perubahan y. Nampak ni? Kadar perubahan y. Kadar perubahan y. Rate of change of y. Macam tu. Okey, kadar perubahan y ialah, bila sebut perkataan kadar, mesti ada T. Kadar perubahan y ialah dy dt. Dy dt. Ini soalan dia. Ditanya. Apabila x-nya diberi, x-nya ialah 4/3. Jika kadar perubahan x, sekali lagi kita jumpa. Kadar perubahan x ialah 2 unit per saat. Okey. Kadar perubahan x ditulis sebagai dx dt. Kadar perubahan x ialah dx dt. Semua yang awak jumpa perkataan kadar itu, rate of change of y tukar pada simbol. Rate of change of x tukar pada simbol. Jadi dekat sini diberi kadar perubahan x-nya ialah 2. Tulis 2. Okey, sekarang kita gunakan petua rantai ini untuk cari soalannya tadi dy dt, maka dy dt adalah sama dengan dy dx darab dx dt. Okey, sama dengan masukkan nilai dy dx, ini dia. Okey. Dy dx-nya ialah 12, 3x tolak 5 kuasa 3. Darab dengan dx dt. Dx dt dah tahu nilainya 2. Pada ketika apabila x-nya 4/3. Maksudnya suruh masuk dekat x ni 4/3. Okey, jadi bersamaan dengan 12 ni saya darabkan dengan 2 ni teruslah. 12 darab 2 ialah 24. Ini 3, x-nya ialah 4/3. So, 4/3 tolak 5 kuasa 3. Okey. Jadi dapat dekat sini 24, selesaikan ini. Ini 3 dengan 3 ini potong. Dapat 4 tolak 5 ialah negatif 1. Negatif 1 kuasa 3. Kalau nombor negatif, kuasanya pun negatif 1, kuasanya negatif, kuasanya ganjil. Negatif 1, kuasanya nombor ganjil, kita akan dapat negatif 1 juga.
Negatif 1, 4 tolak 5 ialah negatif 1. Negatif 1 kuasa 3 ialah negatif 1. Jadi dekat sini kita dapat jawapannya ialah negatif 24. Okey, jadi tak kira apa belakang ini jawapan dia. Jadi itu kaedah bagaimana kita nak mengira kadar perubahan Y. Okey, saya selesaikan satu lagi soalan dekat sini. Sebuah bekas berbentuk silinder. Sebuah bekas berbentuk silinder. Ini benda yang penting. Silinder. Mempunyai jejari 15. Jejarinya 15. Jadi kita tulis kat sini. R sama dengan 15. Dan sedang diisi dengan air pada kadar. Diisi dengan air pada kadar 25 cm padu per saat. Okey. Okey. Yang ini tadi Y. Kita tahu Y. Okey. Yang ini tak ada Y, tak ada apa. Dia kata sebuah bekas berbentuk silinder. Ini 25 cm padu. Bermaksud isi padu. Kalau awak tak tahu, tengok pada unit. Kalau ni sentimeter kuasa 3, maksud isi padu. Volume. Jadi maksud isi padu dia. V dia. V apa? V untuk silinder ni kita kena tahu. Isi padu silinder apa dia isi padu silinder? Luas tapak silinder ialah pi R kuasa 2. Untuk cari dia punya isi padu, darabkan dengan tinggi dia. H. Pi R kuasa 2H. Kalau bahasa Melayu, pi J kuasa 2T. Pun boleh juga. Okey, ketika R-nya 15 yang diisi dengan air pada kadar ini. Okey, pada kadar air ini kadar apa nak tulis apa ni? Sentimeter padu per saat. Kalau tak tahu apa dia ini, 25 ni apa dia? Kita tengok unit dia. Sentimeter padu per saat. Bermaksud dV per, ini isi padu, ini masa, dt. dV per dt-nya ialah 25. Tengok pada unit dia. Cari kadar perubahan tinggi. Kadar perubahan tinggi tadi ialah H. Soalannya ialah cari kadar perubahan tinggi. Jadi dH dt. Kadar perubahan tinggi ialah dH dt. Itu soalan dia. Jadi yang ini R-nya dia beri 15. R-nya dah tahu dah 15. Boleh je gantikan dulu dekat sini. R-nya 15. Boleh. Maka V sama dengan pi. Ini R-nya ialah 15. 15 kuasa 2. H. Okey. Jadi 15 itu bila kita kuasakan 2 dapat berapa? 225. V sama dengan 225 pi H. Jadi dekat sini kita boleh cari pembezaan. Kalau tadi kita biasa jumpa dy dx, dy dx. Sekarang V dengan H. Bermaksud dV per dH. Confuse pula kat sini. dV, bezakan V terhadap H. Okey, jadi kita dapat dekat sini. Kalau ini Y, ini X. Kalau kita bezakan dy dx, kita akan dapat pemalar depan dia. 225 pi. Kalau dV dH, kita akan dapat depan inilah. 225 pi. Okey, jadi kita dapat dekat sini. Dah dapat dah dV per dH ni adalah 225 pi. Jadi soalannya tadi kita nak cari dH per dt. Maka dH per dt adalah sama dengan ini. Dia nak dH di atas ni, dH di atas. Jangan, kalau ambil ini, dV dH, nanti H tu kat bawah. Sekarang dia nak dH ke atas. Jadi yang ini kena terbalik. dH ke atas, dV dekat bawah. Jadi dH dV macam tu. Jadi barulah sama dH kat atas. Okey, jadi nak darabkan supaya jadi dengan dH dt dekat sini, kita darabkan dengan ni lah. dt mesti kat bawah, dt, atasnya dV. dV, dV, jadi dapatlah dH dt, dapatlah ini. Okey, sekarang tinggal kita nak gantikan sahaja. Jadi gantikan dekat sini, kalau dV dH 225 pi. Kalau dH dV terbalik, maksudnya ini pun terbalik. Jadi kita tulis dia sebagai 1 per 225 pi. Darab dengan dV dt. dV dt ialah 25. 25. Nak darab. Okey. Jadi 25 itu kita bahagikan dengan 225. Permudahkanlah. Dapatlah dia sebagai dekat sini 1 per, memudahkan, dapat 1 per 9 pi. 25 bagi dengan 229 adalah 1 per 9. Jadi 1 per 9 pi. Inilah dia dH per dt.